Mari sini. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat, yang rapat mari dengar baik-baik. Saudara, kenapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional jauh lebih teruk lemah daripada yang disangka? Mereka kata Anwar Ibrahim gagal. Perikatan Nasional kata Anwar Ibrahim gagal, Anwar Ibrahim gagal, Anwar Ibrahim gagal. Semua itu lapuk dan bohong semata-mata. Pembohongan yang tak boleh terima sama sekali. Oke, malam ini aku nak buktikan kepada Anda semua. Kenapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional jauh lebih lemah daripada Anwar Ibrahim. Mereka nak sorong, kata mereka lah paling hebat. Tapi tak dapat aku fikirlah. Perikatan Nasional sampai sekarang seorang calon Perdana Menteri pun mereka tak berani cakap. Nak calonkan Muhyiddin pun tak berani. Nak calonkan Hamzah Zainuddin pun tak berani. Nak calonkan Hadi Awang jauh sekali mereka berani. Mereka nak calonkan siapa? Dr. Syem pun mereka tak berani. Balik-balik dalam perhimpunan baru-baru ni mereka kata Afnan. Siapa Afnan? Tak tahulah. Anda tolong tulislah sendiri. Malam ini aku nak kongsi dengan Anda semua satu fakta yang menarik. Kenapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional jauh lebih lemah dari Anwar Ibrahim? Politik Malaysia ni penuh dengan drama. Tapi satu benda yang aku perasan sama sekali ialah setiap kali Perikatan Nasional PN nak tunjuk calon Perdana Menteri, hasilnya mengecewakan. Manakan tidak? Mereka sorong satu ni mengecewakan, sorong satu lagi mengecewakan, sorong satu lagi mengecewakan. Tapi mereka kata Anwar Ibrahim gagal, tapi calon mereka cukup mengecewakan. Hari ini saya nak bongkar kenapa calon-calon Perdana Menteri Perikatan Nasional jauh lebih lemah, lebih teruk, dan tak setanding langsung dengan Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Sebelum itu, saya kongsikan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi berfungsi dengan baik, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita lemah dan imun badan kita mengganas dari dalam, kita tidak sembuh daripada penyakit dan juga kita sengsara. Lalu kita kena penyakit teruk seperti kanser dan sebagainya. Tapi dengan imun badan kita yang kuat, dengan imun badan kita yang bijaksana, terapi imun ini mendidik menjadi kuat imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kenapa? Sebab imun badan kita mula mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu akar penyakit dihapuskan oleh imun badan kita itu sendiri. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ini adalah produk yang lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon saya yang tertera. Ingat saudara, mungkin Anda sudah berdoa terlalu lama untuk penyakit Anda. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Banyak testimoni sudah ada di dalam tangan saya. Coba dapatkannya untuk kongsi seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dari segi rekod pentadbiran, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, dalam masa singkat sudah membawa masuk pelaburan asing ratusan bilion. Rekod Malaysia yang tak pernah orang capai sebelum ini. Anwar Ibrahim telah mengukuhkan ringgit. Daripada ringgit yang tidak stabil menjadi stabil, bahkan antara yang terbaik di rantau Asia dan Asia Tenggara. Sekarang, Anwar Ibrahim juga telah mengawal defisit negara. Perikatan Nasional, calon mereka setakat ini, Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri 17 bulan, jatuh kerana hilang majoriti. Zaman dia terkenal dengan darurat dan PKP lintang pukang. Hadi Awang pula, tiada pengalaman urus negara, hanya pernah menjadi Menteri Besar Terengganu sepenggal. Itu pun ekonomi negeri Terengganu merosot. Itukah calon Perdana Menteri yang disorong-sorong oleh Perikatan Nasional? Entahlah. Hamzah Zainuddin pula, yang kononnya hebat itu, sedangkan rekod pentadbirannya kabur, lebih menonjol dalam percaturan politik dalaman. Dia pakar dalam pencaturan politik dalaman.
tapi belum teruji kepakarannya dalam mentadbir negara. Belum pernah diuji, hanya pakar dalam percaturan politik dalaman. Bandingkanlah sendiri. Satu pemimpin dengan rekod global, satu lagi dengan rekod tempatan yang penuh masalah. Dari segi image dan kredibiliti antara bangsa pula, Anwar Ibrahim dijemput ke forum antarabangsa seperti G20, APEC, PBB. Dia disanjung kerana kebolehan berucap dan mempunyai visi ekonomi yang cukup jelas. Sehingga kan pakar-pakar ekonomi, orang-orang kaya di dunia, orang-orang berjaya ekonomi di dunia, mendengar nasihat dan ucapan Anwar. Perikatan Nasional pula, calon mereka jarang muncul di pentas global. Muhyiddin yang mereka banggakan setiap kali berucap, digelar sebagai Perdana Menteri teks PDF. Muhyiddin takut berhadapan dengan media. Muhyiddin takut berhadapan dengan media. Buat live pun tak berani. Macam mana nak didengar oleh dunia? Malah, kenyataan mereka sering berunsur sentimen kaum dan agama yang tidak sesuai di arena diplomasi antarabangsa. Kalau nak jadi Perdana Menteri Malaysia, kena pandai bertepan dunia. Bukan sekadar pandai ceramah dalam kampung. Kau di kampung, riuh sekampung, ayam sekampung. Kau di dunia, mengecut, nak live pun takut. Dari segi kepimpinan dalam krisis pula, Anwar Ibrahim mengekalkan kestabilan kerajaan campuran. Walau tekanan politik kuat, beliau berani buat keputusan besar walaupun berisiko demi negara. Paling penting sekali, Anwar Ibrahim jarang sekali mau mengikut yang namanya keputusan popular. Jika ikut keputusan popular, sudah lama Anwar Ibrahim membuat keputusan popular seperti menurunkan harga minyak melampau, memberi bantuan melampau, dan mengajar rakyat hanya menada tangan tanpa bekerja. Anwar Ibrahim boleh buat, tapi dia terfikir, dia tahu kita semua perlu bekerja untuk dapatkan sesuatu. Dan paling penting, kalau negara ini jadi muflis, siapa yang akan bayar, siapa yang akan selesaikan, itu yang Anwar Ibrahim buat. Muhyiddin pula, masa krisis COVID, ekonomi kelang kabut, bantuan lambat, rakyat terpaksa naik bendera putih. Belum pernah rakyat di Malaysia menaikkan bendera putih selain pada waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Hadi dan Hamzah pula tiada rekod mengurus krisis besar negara. Entahlah, aku pun tak terfikirlah kalau Hadi tiba-tiba mengurus krisis negara pada waktu ini. Agak-agak apa jadi? Konsistensi dan kepercayaan rakyat pula. Anwar Ibrahim hebatnya luar biasa. Sejak tahun 1990-an, Anwar Ibrahim kekal relevan sehingga ke hari ini. Bayangkan betapa hebatnya aura Anwar Ibrahim. Keluar masuk penjara, dihina, dibuli. Bahkan Anwar Ibrahim diejek sehebat-hebatnya. Tapi hari ini, beliau sudah berjaya menjadi Perdana Menteri. Tetap bangkit. Perikatan Nasional pula bertukar-tukar tokoh. Hari ini Muhyiddin, esok Hadi, lusa Hamzah. Tiada satu figura kukuh yang diyakini semua ahli. Kalau dalam parti sendiri pun tak ada calon Perdana Menteri yang konsisten. Macam mana nak yakinkan rakyat? Saudara, dari segi ekonomi dan dasar negara, Anwar fokus pada ekonomi rakyat, pelaburan asing, pembaharuan institusi, dan membenteras rasuah. Perikatan Nasional pula lebih banyak main politik, kurang fokus pada ekonomi jangka panjang. Zaman Perikatan Nasional berkuasa, pelaburan asing hilang keyakinan. Secara kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita tanya, siapa lebih layak jadi Perdana Menteri? Jawabannya jelas. Anwar Ibrahim terbukti ada rekod, pengiktirafan dunia dan visi masa depan. Calon Perikatan Nasional pula jauh ketinggalan, penuh kontroversi dan gagal tunjukkan kepimpinan sebenar. Kalau anda setuju, tekan like, share video ini dan komen pendapat anda. Kerana untuk pimpin Malaysia, kita perlukan lebih daripada sekadar retorik. Kita perlukan pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.